ke-22 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca sikit. An Abi Nujaid bidhabbin nun wa fathil jim Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Semua dah ada kat sana. Tuan tengok Inna imra'atan min Juhainah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabiyullah waliyaha faqala ahsin ilaiha fa iza wada'at fa'tini fa fa'ala fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasuqqat 'alaiha thiyabuha summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Nabiyallah wa qad zanat qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'at wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha ila Allah taala rawahul Muslim. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu wa taala, ini kitab hadis yang berada dalam kitab Sahih Muslim macam ni. Tidak ada rantaian rawi yang lengkap. Apabila kita nak tahu hadis ni, kita kena rujuk kepada hadis Muslim. Macam ni kerjanya. Yang saya ambil yang warna biru ni, yang warna apa? Bukan warna kuning Muslim telah dengar hadis ni daripada Malik bin Wahid al-Musamma'i. Dan Malik telah dengar hadis ini daripada Muaz, dan Muaz telah ambil hadis ini daripada bapa dia, Hisham. Dan Hisham telah dengar hadis ini daripada Yahya bin Abi Kathir. Dan Yahya Abi Kathir telah ambil hadis ini daripada Abu Qulabah. Dan Abu Qulabah telah dengar hadis ini daripada Abu Mulahib. Dan Mulahib telah dengar hadis ini daripada Imran bin Husain. Dan Imran bin Husain telah cerita hadis ni apa yang dia lihat pada masa tu. Dia di antara sahabat-sahabat Nabi, tengok cerita tu macam mana berlaku, dan dia riwayat hadis ni. Ramai sahabat Nabi yang riwayatkan hadis macam ni. Tapi jalan yang Muslim ambil, jalan yang paling selamat, jalan yang paling sahih melalui jalan ni. Ramai sahabat selain pada Imran ambil hadis ini. Dan Muslim telah pilih hadis ni, jalan cerita ni. Nak habaknya tuan-tuan, nak sampaikan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya perkara yang mudah, sebab dia meneliti proses kesahihan sesebuah hadis tersebut. Jadi kita baca sikit terjemahan ataupun kita dengar apa dia Husain. Siapa ni Imran bin Husain? Kita dengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memeluk agama Islam bersama dengan Abu Hurairah sekali. Dia pingat ayah dia. Husain ni pingat Imran, Imran pingat dengan Husain dengan Abu Hurairah sekali. Mereka telah masuk Islam sekali. Dan nama dia dalam kitab hadis ni ada berapa tak banyak. Ada berapa hadis saja. Dan dia ni pernah dilantik menjadi penguasa di Basrah. Pada masa tu Umar Khattab telah hantar dia untuk mengajar orang-orang di Basrah. Dia jadi penguasa ni tuan, jadi pemimpin. Pada masa tu pemimpin lah. Pemimpin ni tuan-tuan bukan sekadar ada akademik saja, boleh menjadi bab politik hebat, tapi bab agama juga terus hebat. Imran. Dan diususkan oleh Umar dan tidak terlibat dalam fitnah. Fitnah ni peperangan antara Ali dan Aisyah. Dia tak terlibat. Dia duduk diam. Dia tak pergi pihak mana, dia tak sokong Ali, tak sokong Aisyah. Ramai sahabat yang tak terlibat. Sebab sahabat tahu benda ni dua-dua betul. Mungkin ini salah pandangan. Cerita ni memang cukup panjang, kita nak hurai tak sempat. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu taala, dua-dua betul. Kita tak boleh kata Ali ni tak betul, Aisyah pun tak betul. Tak boleh. Dua-dua adalah sahabat Nabi, dua-dua adalah orang yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana permainan musuh, Abu Mikhnaf, seorang Yahudi itu telah pusing fakta cerita menyebabkan mereka bergaduh. Itu fitnah, dia tak terlibat. Ini terjemahan itu tuan. Daripada Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, inna imra'atan, sesungguhnya seorang perempuan daripada Bani Juhainah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah hamil akibat daripada berzina. Faqalat, maka perempuan itu kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku telah melampaui batas.
fa aqimhu alayya, maka tunaikanlah, aku jalankan hukuman ke atas aku. Fada'a nabiyallah waliha, maka Nabi panggil pewaris dia ataupun ibu bapa dia panggil. Maka Nabi kata, faqala ahsin ilaiha, kamu belalah dia, kamu peliharalah dia dulu. Fa iza wada'at, apabila dia bersalin, fatini, maka bawa dia kembali. Sebab dia berzina, dia berzina. Fa fa'ala, maka pun dia buat, dia balik kat rumah. Apabila dia selesai bersalin, maka dia datang kepada Nabi. Fa amara biha Nabi Allah, maka Nabi pun suruh buat. Fa syuqqat 'alaiha siyabuha, dan Nabi ikat, apa tu, perempuan itu diikat di atas kainnya. Summa arabiha, maka Nabi pun suruh rejam. Farujimat, maka mereka pun rejam perempuan tadi. Summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi sembahyang ke atasnya. Faqala lahu Umar, maka Umar pun kata, Umar ni dia benda dia tak tahu, dia tanya terus. Dia rasa tak puas hati, dia tanya terus. Tusalli 'alaiha, kamu sembahyang ke atasnya ya Nabi Allah, dan dia sudah berzina. Maksud berzina benda yang buruk, teruk. Seorang berzina teruk. Dan dia Nabi Abu Umar apa pelik, kenapa Nabi sembahyang jenazah ke atas perempuan tadi? Maka Nabi kata, qala laqad tabat taubatan, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat yang cukup hasanan, cukup baik. Lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah, jika dibahagikan apa ni taubat dia tadi kepada 70 orang ahli Madinah, maka telah memadai. Maksudnya dia punya apa keikhlasan bertaubat tu dengan pahala yang bertaubat tu, apabila dibahagi kepada 70 orang daripada ahli Madinah, maka memadai. Hal wajadta taubatan, adakah kamu dapati seseorang yang bertaubat ni lebih baik, lebih baik daripada tu, min anjadat binafsiha lillahi ta'ala, adakah kamu menjumpai seseorang yang lebih baik daripada seorang yang menyerah diri kepada Allah? Rawahu Muslim. Cerita tuan ni masih lagi bab taubah. Macam mana kisah seorang perempuan, dia telah berzina, telah datang pada Nabi supaya Nabi lakukan undang-undang ke atas dia. Tuan-tuan, kalau antara dia berzina, dia kata dah mengandung mungkin 2 bulan. Lepas tu dia berjumpa dengan Nabi, Nabi suruh balik. Apabila dia balik, dia nak bukan balik bersalin terus kan. Mungkin tunggu 2-3 bulan lagi. Kalau dah 2 bulan, tunggu lagi 7 bulan. 7 bulan tu tuan, saya kalau 7 bulan kalau kita suruh seorang tu balik, lepas tu dia tahu dia akan direjam, dia kelari dah tuan. Mesti dia lari dah. Tapi perempuan ni kerana sincerity dia punya keikhlasan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak lari. Dia tak lari. Dia balik jumpa, dia telah bersalin, dia jumpa pada Nabi supaya Nabi rejam, buat hukuman hudud ke atas dia. Had. Apa kata had ni? Hudud lah. Cerita hudud. Menjalankan hudud ke atas dia. Maka Nabi buat. Kalau kita tengok daripada sebelum dia berjumpa Nabi, dengan berjumpa Nabi kali pertama dengan kali kedua, itu jarak yang luas, jarak yang panjang. Dia boleh lari mana-mana kalau dia nak lari. Tapi oleh kerana dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup terima hukuman daripada Allah Subhanahu, daripada Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan di muka Allah Subhanahu Wa Taala, taubah. Cerita ni bab taubah, walaupun dia berzina. Walaupun kita hadis sebut dulu, walaupun dia seorang pembunuh, tapi masih pintu taubat dia dibuka kepada dia, sehingga keluarnya matahari daripada sebelah barat. Kita taubatlah apa yang kita ada dosa, kita rasa kita ni ada dosa, masa dosa dulu-dulu kita buat, kita bertaubat. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan atau Allah SWT ampunkan dosa kita. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah SWT sebagai khulasah saya ambil daripada hari ini. Seseorang yang telah berkahwin dan berzina, maka wajib ke atasnya hukum rejam. Ini adalah tak boleh nak kata apa, undang-undang atau hukum hudud yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi buat, Nabi rejam, dan khalifah selepas tu 4 orang pun juga rejam kepada orang yang berzina, yang telah kahwin. Dalilnya Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin telah merejam orang berzina. Dan
Dan dalam ni disebut macam mana berzina tu tuan, hukuman dia. Okay, pertama sekali diletakkan di tepadan tempat manusia berkumpul dan direjam dengan batu. Dan begini kata, la yajuzu an yurjama bil hijarah kabirah. Batu juga bersaiz besar, bersaiz sederhana, tidak kecil dan tidak besar. Dan di sini ulama kata, mengapa dibincangkan perbezaan antara saiz batu kecil dengan batu besar? Ada perbezaan. Dan seboleh-bolehnya batu ni sederhana, tak besar dan tak kecil. Kalau besar ni cepat mati, pukul sekali mati tu. Tak boleh, dia tak merasai azab. Kalau kecil sangat, batu kecil kena badan dia banyak-banyak sekali, rasa lama sangat, rasa seksa untuk mati. Sebab itulah ulama bahas benda kecil kan, benda batu, tapi ulama buat perbahasan. Tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi, kalau kita tengok ayat yang hadis ni, fasyukkat alaiha siyabuha, dan dia diikat di atas dengan kain je. Apa simbolik ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat? Pertama sekali untuk menjaga aurat perempuan tersebut walaupun dia direjam. Kita dengar ustaz yang semalam bagi tahu bab aurat. Ni aurat yang direjam, perempuan nak direjam tu masih lagi kena jaga aurat dia. Kalau orang yang tak kena rejam, orang bebas seperti kita, aurat tidak terjaga ni jenuh. Kita tahu benda tu tak elok, kita tahu seluar pendek tak boleh pakai, kita pakai naik motor pusing kampung tu bercetaman, seolah-olah kita mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita walaupun kita rasa benda tu tak adil, kita rasa sebagai contoh poligami, walaupun Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kita kena akur. Kalau kita tak setuju, kita diam. Jangan kita mengeluar satu perkataan yang boleh kita dusta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata tidak adil. Kita kata kahwin empat ni tidak adil. Lelaki je seronok, perempuan tak seronok. Tak boleh. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Yang mana kalau kita rasa tak terima, kita diam. Jangan kita cakap tak pasal-pasal, kita dapat dosa. Jadi banyak perkara yang kita terlepas cakap pada hari ni. Kita rasa benda tu tak secocok dengan hati kita, kita cakap, ni siapa pakai jubah ni bukan apa pun. Nak tunjuk warak lah. Tak boleh tuan. Ataupun nak pakai apa ni, perempuan tutup aurat dengan sempurna dia, nak tunjuk dia warak ke tu, perempuan solehah ke tuan. Padahal dia tuntut adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok surah Nur cerita bab tudung saja dan aurat wanita. Kalau kita tak faham, kita tak tahu. Kita kata ada juga Allah Taala cerita aurat perempuan, ada dalam Quran surah Nur. Baca sendiri ada. Macam mana Allah ceritakan surah Nur tu berkaitan dengan aurat wanita. Ni aurat yang nak dikejar ni, nak direjam. Nak rejam dah, tapi Nabi masih suruh sahabat dia ikat dia elok-elok. Fasukat alaiha siyabah, dia diikat dengan kain dia supaya tidak nampak aurat dia. Tu nak rejam. Tuan, ulama perbahasan. Saya tengok hadis ni sebenarnya hadis merujuk ke hadis hukum. Macam mana, bukannya hadis bab taubah, tapi hadis hukum. Kenapa rejam bukan bunuh? Ini saya kutip dalam bahasa Arab tu, saya tulis daripada pendapat Al-Imam Muhammad Salih Al-Utsaimin. Apa dia kata? Yurjamu bihazal hijarah hatta yata'azzaba wa yadhuqal alam azab fi maqabil wajadahu minal lazzatil haram. Direjam dengan batu sehingga dia merasa azab, kesakitan betul-betul sebagaimana dia rasa kelazatan yang ia dapat benda haram tu. Sebab kenapa rejam bukannya bunuh? Bunuh ni cepat mati. Kenapa dia rejam? Sebab tu dia kata lagi li'anna hazazani, kerana orang pezina tadi talazzaza, dia dapat seronok. Dia dapat apa ni? Seronok lazat. Jami'il jasadiha bil haram. Keseluruhan jasad dia telah merasai kenikmatan dengan benda yang haram. Sebab itulah mafakana min hikmati, maka hikmahnya sebab itulah direjam supaya dia rasa semua azabnya keseluruhan badan, sebagaimana dia rasa kelazatan masa berzina tu seluruh badan juga. Itu Muhammad Salih Al-Utsaimin bagi pendapat kenapa rejam bukannya bunuh. Kita tengok sebab apa? Sebab dalam satu lagi hadis ni, ada satu hadis ni, dia daripada Syaddad bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu membunuh, fa iza qataltum fa ahsinu qatlah, apabila kamu membunuh, perelokkanlah cara membunuh tadi. Apabila kamu sembelih, fa iza zabahtum fa ahsanu az-zabha,
maka pereloklah sembelihan. Jadi hadis ni kalau apabila kita tengok hadis ni maka bertentangan dengan perkataan rejam. Rejam ni super seksa. Bunuh cepat mati terus. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada macam ni. Hadis Muslim juga. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kalau orang tanya, saya tak suka rejam, saya suka bunuh, sebab apa saya guna hadis ni? Ni hadis ni dah ada. Kenapa saya nak guna hadis lain? Sebab itulah ulama bincang macam mana kita nak satukan hadis. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada benda yang kita rasa ta'arud, yang tak sama, yang bertentangan, tapi macam mana ulama satukan hadis ni. Sebagai contoh, kalau hadis berkenaan dengan lelaki pakai kain melebihi buku lali, kan, dalam Sahih Muslim kata siapa yang pakai pakaian kain atau berseluar melebihi buku lali, maka dia adalah ahli neraka. Ada 2-3 hadis sebut. Sebab itulah dalam mazhab kata tidak boleh apabila waktu sembahyang kita melebihi pakaian kita di bawah buku lali. Itu hadis yang pertama. Mai hadis yang ke belakang pula. Menafikan. Menafikan. Dia kata boleh, sebab pada masa dulu kalau kita pakaian orang Arab dululah, depa ni bermegah-megah dengan pakaian. Apabila mereka pakai pakaian, mereka suka melabuh-labuhkan pakaian. Dan aksi ni, perbuatan ni, mereka jadi megah orang kaya. Tanda kekayaan dia pakai pakaian mewah, yang besar, melebihi daripada parah buku lali. Jadi dua hadis ni bertentangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Maka ulama buat perbahasan bahawa kalau ada niat al-khailak dengan kebanggaan, kita pakai satu pakaian dengan bangga, tak boleh. Kita pakai satu pakaian, kalau kita pakai ni saya rasa tak ada dah. Kalau kita ikut zaman ni. Tapi kalau kita tengok perbincangan hadis, kalau orang baca hadis ni tanpa tengok hadis ni akan jadi bergaduh. Lepas kata pakai pakaian yang lebih daripada buku lali berdosa, ahli neraka. Lepas tu hadis lain tak sebut ahli neraka kecuali mereka yang berbangga ataupun berbangga. Khailak ni berbangga lah dengan pakaian tu. Itu yang dimaksudkan dengan pakaian yang melebihi buku lali. Jadi apabila perbahasan dalam fiqh pun ada mazhab ni kata tak boleh, mazhab ni kata betul boleh. Tapi apabila kita satukan hadis ni, kalau kita pakai pakaian kita kalau dengan sebab kita nak menunjuk-nunjuk, itu dah berdosa dah. Sama agak hadis ni, macam mana kita nak satukan hadis ni? Satu kata hadis kena rejam, satu kata hadis tak kena rejam, lebih pada kita dahulukan bunuh. Maka ulama kata, yang Ali Husaimin ni kata sebab al-ihsan, fa ahsinul qatlah, maka kamu perelokkan membunuh tadi. Kalau dalam hudud macam mana ihsan dia? Kalau dalam bab qisas apa ihsan dia? Kalau bab solat apa ihsan dia? Kalau dalam bab al-hudud, sebagai contoh, kita tak boleh guna membunuh. Membunuh itu cukup cepat mati. Sebab apa? Sebab dasar dia tadi dia kata apa? Yata'azzaba wa yazuqul alam. Sebab utama direjam ni untuk manusia rasa sebagaimana dia rasa seronok. Nak rasa azab Allah SWT macam mana dia rasa masa dia seronok dulu. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan taubah, dan satu lagi hadis yang berkaitan dengan taubah juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna li ibni adam mil'ul wadi malan. Hadis yang ke-23 tu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sekiranya seorang anak Adam itu ada sebuah wadi, ada satu buah paya yang penuh dengan harta, la hibba anna lahu ilahi mislahu, dan dia bercita-cita untuk dapat satu kali lagi wadi ataupun kolam yang ada harta. Dia ada dah satu, dia nak bercita-cita satu dua, nak jadi dua.
wala yumli aina ibni Adam, maka cita-cita dia tidak akan tercapai, illa al-turab, kecuali tanah masuk dalam telinga dia, maksudnya mati ya. Angan-angan manusia ni tuan, Allah Nabi tahu dah, Allah nak cerita dah. Kalau dia ada satu, nak satu lagi. Kalau ada 100, nak 100 lagi. Dia memang nak lebih. Itu perangai manusia. Dapat tak dapat tuan lain kira. Dia akan usahakan nak lebih walaupun dia dah ada satu. Hinggakan bila dia berhenti daripada bercita-cita tadi, hingga tanah masuk dalam telinga dia, maksudnya mati. Maksudnya sifat manusia ni dia tak akan habis, nak tambah sampai mati sifat tu. Dan Allah SWT kata wa yatubullahu ala man taba, walaupun sifat sedemikian, sifat tamak manusia dalam hati ni banyak sangat tamak, nak harta nak banyak, tetapi kalau dia bertaubat, Allah SWT akan terima taubat dia. Murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni Allah Taala nak tengok kita bertaubat. Nak lakukan taubat. Bukan payah pun taubat tuan. Kita tinggal benda yang benda baik, benda buruk tadi, kita azam jangan buat lagi. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis yang kedua. Yang akhir sekali kita perhabis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah Subhanahu wa ta'ala gelak, ketawa kepada dua orang lelaki. Nabi pun guna perkataan ni, ketawa, kepada mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketawa Allah tidak sama dengan ketawa manusia. Kita ingat macam tu. Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas aras Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau istiwa kita translate dalam bahasa Melayu bermakna duduk. Duduk macam ni, duduk. Tapi kita kena ingat duduk Allah tidak sama dengan duduk makhluk. Tapi ada orang marah kalau saya guna perkataan duduk, sebab kita telah menyamai sifat Allah dengan sifat manusia, duduk. Tapi terjemahan ayat tu macam itulah, istiwa. Allah itu istiwa atas arash. Faham tak istiwa atas arash? Apabila kita tukar bahasa duduk, baru faham. Baru. Tapi kita kena ingat istiwa Allah itu, duduk Allah tidak sama dengan duduk makhluk. Tapi ada orang tak setuju. Kalau ada orang yang mesti marah. Dia kata apa? Yang geng salafi ni geng wahabi cakap macam ni. Tak mana istiwa itu macam mana? Tak kita istiwa. Nak duduk. Sebab kata di sini yadhaqullah, Allah Taala ketawa. Allah Nabi juga guna perkataan Allah ketawa. Ketawa ni macam mana kita ketawa? Kita macam mana ni? Tapi tak sama dengan, kita ingat macam tu. Sebab kita nak terjemahan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang payah kita nak fahami, kita tak boleh fikir dengan kepala otak kita. Kita terima dengan seadanya. Allah Taala cerita macam tu lah. Kita jangan duk cerita pelik-pelik. Kalau Allah duduk sama dengan kita, macam mana Allah dengan kita sama dengan manusia? Kita fikir macam tu. Otak kita dah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum apa-apa lagi dah syirik dah. Kita fikir Allah duduk sama makhluk. Sebab apa? Sebab ayat tu tadi, dan kita pun terjemahan istiwa ni adalah sebagai duduk. Kalau kita nak faham dalam bahasa Melayu, istiwa ni duduk. Kalau istiwa dalam bahasa Arab, nak terjemahan tak boleh terjemah dalam bahasa Melayu, payah nak faham. Sama kat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nak terjemahan macam mana? Kita terima dengan seadanya, walaupun ada ulama khalaf kata kita terjemahan ayat ni dengan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Orang-orang salaf kata kita terima dengan seadanya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah ada tangan, wallahu alam. Kalau ada pun mukhalafatu lil hawadis. Sifat yang kelima bagi Allah Taala, wujud kidam baka. Keempat, mukhalafatu lil hawadis, Allah tidak sama dengan makhluk. Jangan duk fikir jauh-jauh, duk fikir macam mana Allah Taala duduk, macam mana Allah Taala ada tangan. Syirik kalau siapa kata memikirkan Allah Taala ada tangan. Kita terima seadanya. Jangan fikir banyak-banyak. Yadhaqullah Subhanahu Wa Taala ila rajulaini, dan Allah Subhanahu Wa Taala ketawa ke atas dua orang lelaki ni. Dia membunuh antara satu sama lain, dan dua orang masuk syurga. Seorang yang kena bunuh tadi, mungkin tak bersalah, dia masuk syurga. Dan orang yang pembunuh tadi, mungkin lepas dia dah bunuh, dia menyesal dosa dia,
dosa-dosa dia, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi guna yadhaqullah, ketawanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni yang dua-dua saling-saling nak bunuh ni. Saling-saling nak bunuh. Mungkin yang pertama kena bunuh tadi, dia memang kena bunuh, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pembunuh tu tadi, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa dia, taubat dia terima, dan dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab penting nak cakap bab taubah. Bab taubat, jalan penyelesaian kepada manusia, pada kita lah, yang ada banyak dosa. Dosa mata, dosa mulut, dosa hati, dosa fikiran, duk fikir benda yang tak elok, dosa dengan jiran, dosa dengan anak-anak, dosa dengan isteri. Yang kita dengar semalam, orang lelaki tengok isteri ataupun ahli keluarga dia tertutup aurat, sama-sama berdosa. Maka lebih lagi ada satu perkataan yang Nabi guna, dayus, lelaki yang membiarkan ahli keluarga dia dalam keadaan yang berdosa, yang menarik dosa, bukan menarik rahmat, menarik dosa. Kita keluar saja dari rumah tanpa aurat terbuka, dengan aurat terbuka, bermakna kita tarik dosa, tarik bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bawa ke rumah kita, masuk ke rumah. Sebab itulah bala adalah ke rumah kita, sebab kita bawa balik. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, caranya tu tuan, bertaubat. Bukan yang kita berdosa selama-lamanya, tak. Bukan kita berdosa hari ni, esok berdosa, apa berdosa. Kecuali kita berhenti berdosa, buat dosa, dan kita tinggal, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya beritahu sebenarnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya pun insan biasa, banyak dosa juga. Kadang-kadang tercakap orang tersinggung. Di mana-mana saja pun kita berada, tuan-tuan, kita ingat kita ada Allah. Apabila kita ingat kita ada Allah, Allah kita diperhatikan, maka insya-Allah dosa-dosa kita tadi tak akan terbuat. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Apa yang tak baik itu dari kelemahan saya sendirilah. Dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf kepada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.